Salam sejahtera, saya Rici Bintang Anak Ujan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Riam Miri. Saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Kajian Keberkesanan Penggunaan Video Pembelajaran daripada slide PowerPoint dalam PDPR tingkatan 5 bagi topik kemahiran geografi membina carta pai. Kita teruskan dengan abstrak. Kajian bertujuan untuk memudahkan pelajar tingkatan 5 menguasai topik yang dipelajari dalam silibus KSSM mata pelajaran geografi, terutamanya topik yang melibatkan kemahiran geografi semasa PDPR. Seramai 17 orang pelajar dari tingkatan 5 Uranus mengambil mata pelajaran geografi di SMK Riam Miri dan seorang guru terlibat. Tinjauan awal ujian pra menunjukkan pelajar agak lemah dalam topik membina carta pai. Semasa ujian pra, pelajar diberi satu set soalan tema kemahiran geografi yang dihantar melalui telegram. Hasil tinjauan menunjukkan pelajar tidak mengingati proses dan langkah untuk membina carta pai. Perancangan berfokus kepada kaedah untuk meningkatkan kepahaman daya ingatan dan penguasaan pelajar, iaitu penggunaan video pembelajaran yang dihasilkan daripada slide PowerPoint. Keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan prestasi pelajar dalam membina carta pai yang menepati. Pelajar lebih menunjukkan sikap positif untuk menguasai kemahiran dan mempunyai keyakinan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai keputusan yang cemerlang di peringkat SPM. Dapatan soal selidik pula menunjukkan pelajar lebih mengingati dan memahami dan mudah belajar menggunakan video pembelajaran yang telah dikongsikan oleh guru. 1.0 Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Keputusan ujian pra yang telah dilaksanakan tidak memberansangkan dan amat mengecewakan. Hampir semua pelajar tingkatan 5 Uranus tidak memperolehi markah penuh dalam topik melukis carta pai. Saya telah membual murid secara rawak dan kebanyakan mereka menyatakan sukar mengingati formula, mengira peratus dan sudut sektor daripada jadual. Mereka juga tidak memahami langkah-langkah melukis carta pai dan panduan yang ditunjukkan dalam buku teks agak kurang jelas menyebabkan mereka masih keliru. Didapati juga pelajar agak lemah dalam asas pengiraan yang melibatkan peratus dan sudut sektor. Sekiranya berlaku kesilapan dalam pengiraan, maka carta pai yang dilukis juga tidak mendapat markah yang sepatutnya. Selain itu, pelajar juga terlupa menulis tajuk, petunjuk dan masih belum mahir melukis bulatan berdasarkan skala yang ditetapkan iaitu jejari 6 cm. Daripada respon pelajar, saya berasa saya harus mencari satu cara untuk membantu mereka meningkatkan daya ingatan, kefahaman dan tahap penguasaan dalam topik tersebut. 2.0 Isu keprihatinan atau fokus kajian. Impak pandemik COVID-19 telah menyebabkan proses PDP atas talian atau dari rumah sebagai medium utama. Aktiviti pembelajaran berorientasikan peranti serta internet amat penting dalam fasa mendepani pandemik ini. Cabaran utama bagi pelajar yang bakal menduduki SPM, mereka masih baru lagi dalam silibus KSSM ini. Bahkan merujuk buku teks sahaja belum cukup mudah untuk pelajar memahami topik yang dipelajari. Namun, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi, seperti capaian jaringan internet, tidak memiliki komputer atau peranti, persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif, keberkesanan pembelajaran dan penyalahgunaan internet. Menurut Anwar Ahmad, bagi masalah capaian internet, khususnya di luar bandar dan pedalaman, pembelajaran dalam talian secara terus seperti aplikasi Google Meet boleh diletakkan sebagai pilihan kedua. Jadi, pilihan terbaik ialah pembelajaran dalam talian yang tidak berlaku pada masa sebenar, seperti menggunakan Google Classroom dan Telegram. Sehubungan itu, saya berpendapat bahawa penggunaan video pembelajaran yang dihasilkan daripada slide PowerPoint dapat dihantar kepada pelajar melalui Telegram atau dimuat naik ke dalam YouTube dapat memudahkan pelajar dalam PDPR kerana kaedah ini tidak memerlukan data yang banyak.
Kebanyakan keluarga pelajar yang mempunyai masalah kewangan serta kekangan capaian internet yang sukar untuk akses kerana data internet yang terhad. Objektif utama kajian adalah untuk memudahkan pelajar tingkatan 5 menguasai topik-topik dalam kemahiran geografi dan juga dapat meningkatkan kepahaman pelajar dalam menguasai topik-topik yang lain. Seterusnya, objektif khusus adalah untuk meningkatkan daya ingatan dan kemahiran pelajar mengira peratus dan sudut sektor daripada jadual yang diberi. Yang kedua, membantu pelajar meningkatkan pencapaian prestasi mereka dalam topik penting peperiksaan SPM. Dan yang ketiga adalah meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam memahami langkah-langkah untuk membina capai melalui penggunaan video pembelajaran yang dikongsikan. 4.0 kumpulan sasaran yang melibatkan pengajaran seorang guru dan 17 orang pelajar tingkatan 5 Uranus, iaitu 10 orang pelajar lelaki dan 7 orang pelajar perempuan. Keseluruhannya, kebolehan pelajar dalam kelas ini adalah pada tahap lemah dan sederhana. Terdapat beberapa orang pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran, khususnya masih tidak menguasai kemahiran geografi dengan baik. 5.0 pelaksanaan kajian. 5.1 tinjauan masalah. Dilakukan dengan pemerhatian, ujian pra, ujian pos dan soal selidik skala Likert. 5.11 pemerhatian. Saya telah melakukan pemerhatian terhadap pelajar tingkatan 5 Uranus sebelum dan selepas kajian dilaksanakan. Secara umum, pelajar sering mengadu bahawa mereka sukar memahami topik yang dipelajari sepanjang PDPR berlangsung berbanding kelas bersemuka. Mereka juga sukar mengikuti kelas Google Meet kerana masalah data yang tidak mencukupi, rentetan masalah kewangan untuk membeli tambah nilai, serta capaian internet yang lemah. Sebelum ujian pra, pelajar juga menyatakan mereka tidak memahami cara mengira peratus dan sudut sektor dan juga langkah membina capai yang terlalu rumit serta mengelirukan. Kebanyakan pelajar sering mengatakan tidak dapat buat dan tidak faham. Impaknya, ramai pelajar tidak menghantar latihan mengikut masa yang ditetapkan dan langsung tidak menyiapkan latihan. Selepas kajian dilaksanakan, pelajar mula menunjukkan minat dalam pembelajaran dan mula menguasai topik yang dipelajari. Seterusnya, ujian pra dan ujian pos. Dalam ujian pra, saya telah memberikan satu set soalan kemahiran geografi kepada pelajar berbentuk fail PDF dalam Telegram kelas. Setelah ujian pra dilaksanakan, pelajar diminta menghantar jawapan. Hasil semakan jawapan pelajar membuatkan saya berasa kecewa kerana ramai pelajar tidak dapat mengira peratus dan sudut sektor. Jika berlaku kesilapan dalam mengira peratus, maka saiz sudut sektor juga tidak betul yang akan menyebabkan capai yang dibina juga tidak tepat hingga mendapat markah rendah walaupun dilukis dengan cantik dan kemas. Setelah saya mengaplikasikan penggunaan video dalam PDPR, saya mengadakan ujian pos untuk melihat pencapaian dan penguasaan pelajar dalam subtopik tersebut. Seterusnya adalah soal selidik yang dibina menggunakan skala Likert untuk melihat maklum balas pelajar dari aspek kepahaman, daya ingatan dan penguasaan mereka dalam topik-topik yang dipelajari melalui penggunaan video pembelajaran yang telah dikongsikan oleh guru sepanjang PDPR. 5.2 Analisis tinjauan masalah. Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan sepanjang PDPR berlangsung, pelajar dilihat lebih yakin untuk menjawab terutamanya soalan kemahiran geografi yang diberikan oleh guru. Seterusnya, pelajar berjaya mengemukakan cara-cara mengira peratus dan sudut sektor yang ditanya untuk menguji kepahaman dan ingatan pelajar. Selain itu, pelajar dapat membina capai mengikut langkah-langkah yang telah dipelajari dan kebanyakan telah mendapat markah penuh dalam ujian pos. Kita lihat analisis ujian pra dan ujian pos. Jadual 1 menunjukkan perbandingan ujian pra dan ujian pos yang telah dijalankan oleh pelajar tingkatan 5 Uranus. Terdapat beberapa perkara yang dilihat dalam aspek penilaian tersebut, iaitu tajuk, petunjuk, skala dan sudut sektor dan juga markah penuh yang telah diperolehi oleh pelajar.
Jadual menunjukkan bahawa terdapat peningkatan bilangan pelajar mendapat markah. Selain itu, bilangan pelajar yang mendapat kosong markah juga dapat dikurangkan dan menunjukkan mereka faham berdasarkan penggunaan video pembelajaran semasa PDPR. Kesimpulannya, seramai 15 orang murid daripada 17 orang pelajar telah meningkat dalam ujian POS, berbanding hanya purata 8 orang sahaja pelajar yang menguasai topik pembinaan capai dalam ujian PRA. Seterusnya, dapatan analisis soal selidik menunjukkan pelajar memberikan maklum balas yang positif terhadap keberkesanan penggunaan video pembelajaran dalam PDPR. Item yang ditanya adalah butiran kefahaman dan penguasaan pelajar. Secara ringkasnya, 10 orang daripada 17 orang pelajar sangat setuju bahawa mereka faham cara mengira peratus dan sudut sektor melalui penerangan video pembelajaran. Mereka juga dapat menggunakan skala yang diberikan untuk membina capai. Seterusnya, mudah untuk mengingati langkah membina capai. Di samping itu, berasa seronok apabila pelajar melalui perkongsian video dan mereka juga mengambil bahagian secara aktif dalam PDPR, dan seramai 3 orang pelajar yang tidak setuju pembelajaran menggunakan video. 5.3. Tindakan yang dijalankan. Selepas ujian PRA, saya melakukan analisis terhadap ujian tersebut. Saya dapati pelajar sangat lemah dalam membina capai. Saya mencari jalan penyelesaian yang paling efektif dalam menangani masalah pelajar. Jika saya menerangkan langkah menggunakan Google Meet, kemungkinan ramai pelajar tidak dapat menyertai. Kemudian saya telah menghasilkan video pembelajaran daripada slide PowerPoint yang telah disediakan sebelum ini. Saya memberi arahan dalam Telegram kelas dan meminta pelajar menyaksikan video pembelajaran yang diberikan untuk memahami penerangan yang lebih jelas. Dalam video pembelajaran tersebut, penerangan tentang langkah-langkah melengkapkan jadual dan membina capai turut mengandungi audio, visual dan gambar-gambar yang lebih mudah difahami. Latihan pengukuhan menggunakan kuisis juga diberikan kepada pelajar tentang topik tersebut. Seterusnya, saya telah mengadakan ujian POS untuk menguji kemahiran dan tahap penguasaan pelajar dalam mempelajari topik tersebut. Pelaksanaan tindakan dan pemerhatian atau penilaian. Kajian dijalankan dalam tempoh 2 minggu dan pelajar telah didedahkan dengan kaedah video pembelajaran semasa PDPR yang berlangsung selama 1 jam 30 minit. Video pembelajaran diberikan dalam bentuk pautan, dimuat naik ke dalam YouTube dan bentuk file yang boleh dimuat turun oleh pelajar, yang berdurasi selama beberapa minit, yang dapat diulang dengar dan dilihat oleh pelajar. Ujian PRA diberi berbentuk set soalan kemahiran geografi. Berdasarkan hasil analisis, kebanyakan pelajar mendapat markah yang paling rendah dalam soalan capai. Saya juga telah membual murid secara rawak melalui Telegram untuk mengetahui masalah mereka dalam topik kemahiran ini. Kebanyakan pelajar memberikan jawapan bahawa mereka tidak mengingati dan keliru semasa mengira peratus dan sudut sektor serta kurang memahami langkah-langkah melukis capai yang terdapat di dalam buku teks. Selepas ujian PRA, saya telah menjalankan PDPR dengan menggunakan kaedah video pembelajaran sebelum ujian POS dijalankan. Didapati markah pelajar telah menunjuk peningkatan berbanding ujian PRA yang lepas. Setelah ujian POS selesai, borang soal selidik dikongsikan kepada pelajar dalam bentuk Google Form untuk melihat maklum balas mereka terhadap PDPR yang menggunakan kaedah video pembelajaran, sekaligus melihat maklum balas dari segi kefahaman dan tahap penguasaan mereka. Berdasarkan pemerhatian, didapati video pembelajaran yang digunakan ini berjaya membantu pelajar meningkatkan pencapaian dan prestasi mereka. Refleksi kajian. Berdasarkan pengamatan dan penilaian saya, pelajar kelihatan lebih mudah faham dan menguasai topik yang dipelajari setelah penggunaan kaedah ini. Ramai pelajar dapat menjawab soalan membina capai pada peperiksaan percubaan SPM yang dijalankan baru-baru ini, membuktikan bahawa kaedah penggunaan video pembelajaran lebih mesra pengguna sepanjang PDPR dapat memudahkan pelajar memahami dan menguasai suatu topik, selain meningkatkan kemahiran dan daya ingatan mereka secara
berkesan. Pelajar melahirkan perasaan yakin dan seronok untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Dari aspek pencapaian, seramai 15 daripada 17 orang pelajar telah menunjukkan peningkatan markah dalam ujian POS. Namun, masih terdapat pelajar yang belum menguasai sepenuhnya topik ini kerana kekangan persekitaran apabila belajar dari rumah yang kurang kondusif dan tidak memiliki alat seperti jangka lukis, jangka sudut dan kalkulator. Selain itu, terdapat beberapa pelajar sukar melihat video pembelajaran mengikut jadual PDPR jika mereka tiada jaringan internet dan masalah kewangan untuk membeli tambah nilai. Jadi mereka terpaksa melihat video tersebut pada hari seterusnya jika mereka ada line internet dan juga tambah nilai. Saya yakin semua pelajar dapat membina capai bahkan menguasai topik yang lain sekiranya pelajar mengulang dengar dan melihat video pembelajaran tersebut. Implementasi penggunaan video pembelajaran ini dapat membantu pelajar menjawab soalan kemahiran dengan mudah kerana bahagian ini mengandungi 8 markah yang sangat penting di samping dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam SPM. Cadangan untuk kajian seterusnya. Masih terdapat segelintir pelajar yang belum menguasai topik ini sepenuhnya sepanjang PDPR dijalankan. Saya bercadang untuk menjalankan kajian tindakan yang seterusnya dan mencari kaedah atau teknik yang baharu bagi membantu pelajar mengatasi masalah dalam pelajaran. Aspek daya ingatan, pemahaman dan penguasaan pelajar perlu diambil berat. Murid sukar memahami topik yang melibatkan kemahiran hanya sekadar melihat pada buku teks. Mereka boleh menguasai tema kemahiran geografi sekiranya terdapat teknik atau kaedah yang lebih mudah dipelajari. Maka saya bercadang menghasilkan video pembelajaran daripada gambar dan TikTok dengan visual yang lebih menarik, perhatian dan berkesan bagi memastikan pelajar dapat menguasai topik yang dipelajari sepanjang PDPR. Saya juga perlu lebih kreatif untuk merancang aktiviti yang dapat menggalakkan penyertaan dan penglibatan aktif pelajar. Kesimpulannya, melalui pembacaan hasil kajian lepas, penggunaan video pembelajaran terbukti berkesan dalam bidang pendidikan. Jelaslah bahawa teknologi pembelajaran berasaskan video ini dapat membuka banyak peluang baharu yang dapat diteroka oleh guru dalam meningkatkan potensi pembelajaran pelajar, terutamanya dalam menepani situasi wabak pandemik ini. Proses pembelajaran pelajar akan berkembang lebih aktif apabila mereka menjalani proses pembelajaran berpusatkan pelajar. Guru juga disaran supaya lebih peka terhadap keperluan pelajar serta bijak dalam pakai bahan bantu mengajar bagi memastikan objektif PDP tercapai. Guru boleh memberi pautan video pembelajaran adalah langkah terbaik agar tidak menimbulkan masalah kepada keupayaan gadget pelajar untuk proses muat turun video tersebut pada bila-bila masa sahaja. Penggunaan video pembelajaran ini diharapkan dapat memudahkan pelajar menguasai topik yang dipelajari sepanjang PDPR. Kajian telah membincangkan tentang satu media yang dihasilkan untuk memudahkan pelajar menguasai topik pembelajaran yang sukar dipahami. Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses PDPR lebih menyeronokkan, berkesan dan bermakna kepada prestasi murid kelak. Berikut adalah sumber rujukan yang saya gunakan untuk membuat kajian tindakan ini. Kita lihat lampiran yang pertama iaitu gambar klip video pembelajaran yang telah saya hasilkan daripada slide PowerPoint. Dalam video ini saya telah memberi penerangan tentang cara-cara atau formula mengira peratus dan juga sudut sektor. Kemudian saya telah memberikan penerangan cara-cara melukis capai mengikut langkah dengan lebih jelas berdasarkan gambar-gambar. Seterusnya, lampiran yang kedua ialah perbandingan jawapan pelajar semasa ujian pra dan ujian POS. Gambar untuk ujian pra itu telah menunjukkan jawapan pelajar banyak salah dari segi pengiraan peratus dan juga saiz sudut sektor. Kemudian, capai yang dihasilkan juga tidak tepat. Jadi, ini menyebabkan pelajar hanya mendapat markah 1/8 sahaja. Dan kalau kita lihat ujian POS, markah pelajar adalah penuh.
Di sini bermaksud pelajar telah menguasai dan memahami cara melukis catapai. Lampiran yang terakhir ialah soal selidik tentang kajian keberkesanan penggunaan video pembelajaran dalam PDPR. Saya telah menjalankan soal selidik ini menggunakan Google Form. Kemudian saya telah berkongsikan pautan Google Form itu kepada pelajar di dalam Telegram. Nampaknya setakat ini sahaja pembentangan tentang kajian tindakan saya. Saya mengucapkan terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tentang kajian tindakan saya.